Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena telah memilih channel ini untuk mendapatkan info-info yang padu, info yang hangat, info yang mantap. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita dikejutkan, kita digemparkan dengan beberapa isu kebelakangan ini berkaitan dengan salah satu isu yang panas ketika ini, yaitu isu K5 ALLAH. Nah, ini menjadi satu isu yang panas pada hari ini. Akhirnya, satu berita susulan berkaitan dengan isu K5. Nah, ini menjadi kejutan besar kepada kepimpinan pembangkang, kepimpinan Perikatan Nasional, di mana saya boleh kata dua pemimpin ataupun dua pengaruh dari Perikatan Nasional yang telah ditangkap berkaitan dengan isu K5 ALLAH ini. Nah, sebelum kita meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam satu artikel, dua aktivis Perikatan Nasional direman 4 hari selepas kritik kerajaan isu K5 ALLAH. Berkaitan dengan isu yang panas ini, dua aktivis PN direman. Polis menahan reman dua aktivis Perikatan Nasional kerana kritikan terhadap kerajaan campuran berhubung isu penarikan rayuan penggunaan K5 yang dibuat baru-baru ini. Penahanan kedua-dua aktivis itu dibuat di Perlis dan Kuala Lumpur oleh pihak jenayah terkelas Bukit Aman dan direman selama 4 hari di Balai Polis Dang Wangi bagi tujuan siasatan terhadap berhubung kes melibatkan kritikan terhadap kerajaan campuran dalam menangani isu K5 ALLAH. Muhammad Faridullah bin Mokhtar atau dikenali sebagai Redline 27 dalam aplikasi TikTok ditahan malam tadi selepas hadir ke Balai Damwangi untuk memberi keterangan. Artikel ini yang diterbitkan pada 26 Mei. Sementara Muhammad Daniel bin Yusof pula ditahan di Kanggar Perlis dan pihak polis membawanya ke Damwangi untuk ditahan reman bagi siasatan kes yang hampir sama. Bagi saya ini satu tangkapan yang mengejutkan, dan sebelum ini juga apa yang berlaku di parlimen yang mengejutkan, di mana 83 MP yang menyokong usul kerajaan dan 52 MP yang tidak menyokong usul kerajaan, manakala seorang tidak mengundi dan 86 MP tidak hadir ke parlimen. Nah, saudara-saudara, persoalannya, adakah masih ada niat untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini? Nah, selepas kita mendengar dua lagi tangkapan ataupun dua lagi aktivis PN, yang saya boleh katakan pengaruh dari PN, dua lagi ditangkap ini, bagi saya ini juga salah satu langkah untuk tidak menyokong kerajaan perpaduan. Nah, saudara-saudara, peguam mewakili kedua-dua aktivis itu, Ahmad Hamzah dan Hakim, memberitahu anak guamnya berdepan siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Bagi saya ini satu tangkapan yang pasti mengejutkan ramai, pasti mengejutkan pemimpin-pemimpin politik di Malaysia, tidak kira dari pembangkang, dari kerajaan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Selepas kita digemparkan dengan
kabar angin ataupun dengan cakap-cakap bahwa Perikatan Nasional yang menggunakan dana dari syarikat perjudian semasa berkempen dulu, akhirnya menteri ataupun salah satu menteri ataupun Azalina Othman di parlimen membuat kenyataan bahwa belum ada file ataupun belum ada siasatan ataupun belum ada bukti terkini berkenaan dengan kenyataan tersebut. Nah, persoalannya sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengaitkan bahawa gabungan itu mendapat dana ataupun menggunakan dana kewangan semasa PRU15 semasa berkempen dulu adalah sumber itu dari syarikat perjudian. Nah, ini menjadi tanda tanya ramai orang. Nah, yang terkini pula satu lagi keputusan SPRM ini berkaitan pula dengan di bawah kuasa ataupun kawasan yang dipimpin hari ini oleh ahli Parlimen Marang, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS sendiri. Satu keputusan SPRM di mana SPRM masih siasat kes beri sedekah pengundi Terengganu Pilihan Raya Umum ke-15. Ada juga cakap-cakap, ada juga kabar angin yang menyatakan bahawa terdapat pemimpin PAS yang memberikan duit sogokan di Terengganu semasa PRU 15 supaya mengundi calon yang bertanding di kawasan tersebut. Nah, pada akhirnya hari ini SPRM buat pendedahan masih menyiasat kes beri sedekah pengundi Terengganu pada PRU 15. Oke, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel yang panas ini, berkaitan dengan kes pemberian wang tunai kepada pengundi-pengundi di Terengganu ketika kempen PRU ke-15, masih dalam siasatan SPRM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman, berkata, siasatan yang mempunyai bukti jelas akan disyorkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan pendakwaan. SPRM menjalankan siasatan berdasarkan penguatkuasaan undang-undang dan pembuktian kesalahan. Justru semua siasatan yang mempunyai bukti yang jelas dan mencukupi akan disyorkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan pendakwaan. Azalina berkata demikian dalam jawapan bertulis di Parlimen bagi menjawab soalan dikemukakan SN Raya PH Jelutong. Apakah tindakan yang telah diambil oleh SPRM mengenai laporan wang tunai atau dianggap sedekah yang telah dibayar kepada pengundi di Terengganu semasa PRU 15. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, maksudnya masih dalam siasatan. Masih lagi tindakan SPRM saat ini adalah masih dalam siasatan berkaitan dengan kes beri sedekah pengundi Terengganu. Nah, kalau perkara ini dapat dibuktikan bahawa memang isu itu bukanlah berkaitan dengan pemberian sedekah, namun adalah sogokan, nah itu boleh dikatakan satu kesalahan undang-undang, satu kesalahan yang memang kalau itu benar berlaku bahawa bukan sedekah yang diberi, dapat dibuktikan bahawa itu adalah wang sogokan, sudah pasti ini kejutan besar kepada pemimpin-pemimpin yang bertanding di Terengganu, khususnya beberapa parlimen yang pernah disebut-sebut yang berkaitan dengan itu, di mana itu berkaitan dengan kawasan Parlimen Marang, Kemaman, dan Kuala Terengganu kalau saya tidak silap. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.